Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi mengenai persamaan kimia. Cuma kali ini kita akan belajar pula macam mana untuk mentafsir persamaan kimia yang telah kita tulis. Okay, ada dua cara untuk mentafsir persamaan kimia. Yang pertama dari segi kualitatif dan yang kedua adalah dari segi kuantitatif. Apa beza antara dua ni? Kalau untuk kualitatif, kita perlu menyatakan bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Sementara untuk kuantitatif, kuantiti dia nak kuantiti, kita kena nyatakan secara spesifik berapa banyak bilangan mol bahan tindak balas dan juga berapa banyak bilangan mol bagi hasil tindak balas. Okey, tengok contoh yang pertama. Ini adalah persamaan kimia antara tindak balas zinc dengan asid hidroklorik. Cikgu dah seimbangkan persamaan ni dengan meletakkan nombor 2 sebagai perkali di hadapan HCl. Okey, ini adalah keadaan fizik bagi bahan yang terlibat. Contohnya P untuk pepejal, AK untuk aqueous dan G untuk gas. Okey, so untuk menerangkan atau mentafsirkan dari aspek kualitatif, ingat tadi kita ada dua ciri, dua benda yang kita kena terangkan, iaitu bahan dan juga hasil. So kita nyatakan apakah bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas berdasarkan persamaan kimia yang diberi. Mana nak tahu dia punya bahan tindak balas? So apa-apa yang berada di hadapan ataupun sebelum anak panah itu adalah bahan tindak balas. Sementara apa-apa yang berada di selepas anak panah ataupun di belakang ni, dia adalah hasil tindak balas. Okey, so daripada sini terus kita boleh tahulah bahan tindak balas ialah pepejal zinc dan juga larutan asid hidroklorik. Okey, mana kita nak tahu dia adalah pepejal? Kita tengok kepada persamaan kimia yang diberi. Kalau ditulis P dalam kurungan, itu adalah pepejal. So kita masukkan dalam pentafsiran kualitatif pepejal zinc. Larutan asid hidroklorik, kita tengok kepada AK. Simbol AK itu adalah aqueous. Aqueous ni adalah keadaan yang berair. Bahan tu mempunyai bercampur dengan air, kita kata. So dia adalah larutan aqueous ataupun larutan asid hidroklorik. Okey, seterusnya adalah hasil. Bahan dah habis Okey, hasil selepas anak panah Selepas anak panah adalah hasil tindak balas ialah larutan zinc klorida. Aqueous kat sini menunjukkan dia adalah larutan. Dan satu lagi hasil dia adalah, ni tambah kat sini, hasilnya adalah gas hidrogen. Sekali lagi kita tengok kepada dia punya keadaan fizik, gas hidrogen. Okey, itu adalah untuk kualitatif. Ingat, bahan dan hasil. Macam mana pula untuk kuantitatif? Kuantitatif kita mesti nyatakan dia punya bilangan mol. Mana kita nak nampak dia punya bilangan mol? Okey, tengok dalam persamaan ni. Kalau dia tak ada apa-apa dekat depan, bermakna dia adalah 1. Okey, HCl dia ada 2. So 2 tu adalah dia punya bilangan mol, 2 mol asid hidroklorik. Mana lagi yang tak ada apa-apa? Zinc klorida, dia tak ada apa-apa dekat depan, maka dia adalah 1. Yang seterusnya, hidrogen pun tak ada apa-apa dekat depan, maka kita katakan dia sebagai 1 mol. Dalam persamaan kimia, kita tak tulis dia sebagai 1 sebab kita dah faham tak ada apa-apa dekat depan, dia adalah perkali 1. Okey, sama macam matematik kan. Kalau X tu maknanya 1X lah. Kita tak tulis dah 1 dekat depan. Dia sama je macam matematik yang kamu belajar. Okey, so macam ni kita nak terangkan dalam bentuk ayat. Okey, so kita masukkan berapa bilangan mol zinc. So bilangan mol zinc adalah 1 mol. Bahannya apa? Bahannya zinc. Okey, tambah kat sini maksudnya apa? Tambah kat sini maksud dia bertindak balas. Okey, bertindak balas dengan apa? Dengan asid hidroklorik. Berapa banyak bilangan molnya? Dengan 2 mol asid hidroklorik. Okey. Anak panah kat sini maksud dia apa? Maksud dia menghasilkan. Menghasilkan. Okey, berapa banyak zinc klorida? 1 mol zinc klorida. Dan juga 1 mol hidrogen. Okey, itu sahaja untuk menerangkan aspek kuantitatif. So ingat dia punya beza tadi. Kalau kualitatif, bahan dan hasil. Kuantitatif,
nyatakan bilangan mol bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Persamaan yang diberi adalah kuprum 2 karbonat dalam bentuk pepejal. Anak panah bermaksud dia menghasilkan. Dan hasilnya adalah kuprum 2 oksida juga dalam bentuk pepejal dan gas karbon dioksida. Dalam contoh yang pertama, kita tengok dalam bahan tindak balas tu ada dua. Zinc dengan asid hidroklorik. Maka kita kata zinc tu bertindak balas dengan asid hidroklorik. Tapi dalam contoh ini hanya ada satu sahaja bahan tindak balas iaitu kuprum 2 karbonat. Ini bermakna kuprum 2 karbonat ni mengalami penguraian. So kita boleh kata kuprum 2 karbonat diuraikan ataupun kita boleh kata juga kuprum 2 karbonat terurai. So tu nanti kita akan buat dalam bentuk ayat lah. Okey, macam mana nak terangkan dalam bentuk kualitatif? Seperti biasa, kita nyatakan apakah bahan tindak balas. So, bahan tindak balasnya adalah pepejal. Pepejal, dia punya keadaan fizik dia. Pepejal kuprum 2 karbonat. Okey, nampak kat situ cikgu letak 2 dalam huruf, dalam kurungan tu huruf Roman. Apa maksud 2? Ini adalah special bagi logam peralihan. Nanti kamu akan belajar dalam bab 4 nanti. Ada beberapa unsur yang berada dalam logam peralihan dan dia mempunyai beberapa nombor pengoksidaan ataupun cas yang berlainan lah. So dalam contoh kuprum ni dia ada kuprum 1, dia ada kuprum 2 positif. Maka untuk bezakan dia kita kena letak dalam huruf Roman ni kuprum 2 karbonat. Okey, hasil tindak balasnya pula adalah pepejal kuprum 2 oksida. Kuprum sentiasa kena belakang dia letak dia punya nombor pengoksidaan. Dan juga gas karbon dioksida. Okey, kuantitatif pula kita nyatakan dia punya bilangan mol bagi bahan dan juga hasil. Bilangan mol untuk kuprum 2 karbonat. Tak ada apa-apa dekat depan ni, maka kita kata dia sebagai 1 mol. Tak ada apa-apa dekat depan kuprum 2 oksida, kita kata dia 1 mol. Dan depan karbon dioksida pun tak ada nombor, maka dia adalah 1 lah. Kuantitatif kita terangkan 1 mol kuprum 2 karbonat terurai. Guna perkataan terurai sebab dia seorang sahaja yang ada dalam bahan tu. Terurai kepada 1 mol kuprum 2 oksida dan 1 mol karbon dioksida. So itu sahaja untuk mentafsir persamaan kimia secara kualitatif dan juga kuantitatif.